Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ingin saya sampaikan, setiap daripada kita memainkan peranan kita masing-masing. Ya, setiap daripada kita memainkan peranan masing-masing. Tidak semua orang mampu melakukan reply, ya, terhadap penghinaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan jawapan yang sama, reply yang sama. Tidak. Ya, mengikut authority, mengikut kekuatan, mengikut kemampuan, mengikut jawatan, mengikut power, control yang mereka ada. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, dzalika adhaful iman, pengakhiran hadis tersebut, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksud hadisnya, sekiranya kalian melihat kemungkaran berlaku, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangan. Yang di mana para ulama ada yang menyebut dengan tangan, maknanya dengan kekuasaan yang ada, dengan authority yang kita perolehi, jabatan yang kita duduki. Maknanya makin tinggi jawatan kita, makin berkemampuan kita untuk merubah akan mungkar tersebut. Sekiranya tidak mampu kerana kita tidak berjawatan, tidak berkuasa dan sebagainya, maka falyughayyirhu bilisan, bilisanih, ataupun dengan menggunakan maqalah, menggunakan ucapan, dengan message, syarahan, dengan nasihat. Kerana tidak ada kuasa, semampu kita dengan nasihat, maka nasihatlah dengan lisan kita. Maka kalau tidak boleh juga untuk kita merubahnya, maka dengan hati kita. Dengan hati itu bermaksud dengan rasa tidak redha, dengan rasa, ya Allah, sesungguhnya aku tidak bersetongkol dengan kemungkaran yang berlaku ini. Maknanya itu kelemahan yang terakhirlah, lemahnya. Kemampuan yang paling kita tak dapat membantu, melainkan dengan penyerahan diri kita dalam hati kita, menolak akan perkara tersebut. Lemah. Tapi tidak bermakna kita tidak melakukan apa-apa. Jadi guideline ini sangat penting. Saya ingin berkongsikan kepada semua, dan kemudian harapnya dapat ia disebarkan supaya ia memberi satu manfaat dan ia menjadi satu ibadah, bahawa reaksi kita terhadap sesuatu perkara yang tidak baik, yang tidak kita redha, berlaku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, haruslah kita menolaknya. Haruslah kita menolaknya dengan niat kita, dengan hati kita. Ya, dengan menyatakan, ya Allah, aku tidak redha apa yang sedang berlaku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kita mengiyakan di dalam diri kita bahawa perkara ini tidak betul. Dan aku tidak mahu bersetongkol. Aku tidak mahu menyatakan I'm participate, ana bari'un, I'm guilty, atau I'm innocent. Aku tidak bersalah. Aku bebas, jauh daripada apa yang mereka nyatakan terhadap Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Harus kita ada rasa ini, refute, menolak. Ya. Nyatakan, zahirkan. Selepas kita refute, kita menolak segalanya, haruslah kita ada repent, taubah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana setiap apa yang berlaku ini memang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kekurangan diri kita, kerana kekurangan dosa yang kita lakukan. Kita ada contribution, kita ada memberikan sedikit sebanyak akan perkara-perkara maksiat yang kita buat, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menegurkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghantarkan seseorang untuk menghina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, supaya kita sedar, supaya kita bangun, supaya kita tidak leka dan lena dan lalai cuai terhadap maksiat yang sedang kita bergelombang dengannya. Jadi kita harus bertaubat kepada Allah. Setelah kita menyatakan dengan diri kita bahawa kita tidak redha, kita haruslah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ampunilah segala dosaku. Ya, agak pelik kerana orang yang buat salah, kita yang kena taubat. Dan ini adalah satu-satunya tanda ubudiyah kita.
rasa kehambaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin tidak ada satu perkara pun yang berlaku melainkan semuanya dengan izin Allah. Dan setiap apa yang berlaku itu adalah teguran daripada Allah. Setiap semua yang berlaku itu yang kita tidak suka, yang tidak baik, yang negatif, kita ada sumbangan terhadapnya. Jadi tidak adakah ia ada satu kekurangan dan kehinaan jika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Makin kita taubat, makin Allah sayang kepada kita. Tidakkah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah Subhanahu Wa Taala sayang, suka kepada mereka yang bertaubat, seringkali bertaubat, seringkali memperbaharui taubat mereka. Jadi kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan taubat kita, moga Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kita daripada kesusahan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala terima kita dan memberikan kita jalan keluar sebaik-baiknya untuk Nabi, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudiannya, yang ketiga tuan-tuan, haruslah kita upgrade diri kita. Haruslah kita memperbaiki, memperbaharui dan kita menaik tarafkan diri kita dengan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita sudah menolak, mengatakan kita tidak redha dan kita telah mendekatkan diri kita dengan Allah dengan bertaubat. Kemudiannya kita menaik tarafkan diri kita, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diri kita kenal, belajar sejarah Nabi, kenali ahli keluarga Nabi. Kemudiannya didik anak-anak kita. Ini kuasa kita. Kita berkemampuan untuk memberitahu, menyuruh anak ahli keluarga kita, anak-anak isteri, suami kita supaya mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa anak-anak baginda? Baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa pakciknya? Siapa cousinnya? Dan sebagainya. Ini kalau kita mengenal ahli keluarga Nabi, makin sayang kita kepada Rasulullah. Makin kita cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menjadikan kita lebih proaktif dan protektif terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita dah tahu, kita dah kenal, maka kita akan bertambah cinta kita. Ya, jadi harus kita naik tarafkan ilmu kita, pengetahuan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudiannya naik tarafkan spiritual kita dengan banyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti tuan-tuan, satu hari kurang-kurangnya apa? Selawatlah 100 kali. Dulu tak pernah selawat, atau dulu selawat waktu sembahyang saja, selepas solat sahaja, ataupun dulu selawat kalau ingat dengan qasidah, dengan nasyid sahaja, ataupun kalau selawat dulu tak banyak, satu hari 10 kali saja. Kalau teringat, kalau duduk-duduk, baru kita selawat. Sekarang wajibkan diri kita untuk banyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dulu tak pernah nak cuba berselawat, tak pernah ada tasbih, tak pernah nak tahu pasal keluarga Nabi. Bila berlaku sesuatu perkara macam ini, baru kita sedar, baru kita rasa pentingnya untuk kita mengenal Rasulullah. Kenal Rasulullah, upgrade ilmu kita terhadap Rasul. Kemudiannya upgrade juga connection, networking kita dengan Rasulullah. Apa dia? Macam mana? Banyakkan selawat kepada Rasulullah. Jadikan ia satu kewajipan. Bukan mengisi kekosongan masa. Tapi wajib satu hari mesti selawat 100 kali. Buat. Dan kemudiannya yang keempat tuan-tuan adalah untuk kita merangkumi, mencangkupi segala apa yang telah kita lakukan daripada nombor 1, iaitu refute, nombor 2, repent, nombor 3, upgrade, nombor 4, emulate. Embrace, kita selami, kita cangkupi segala yang telah kita lakukan itu untuk kita sebarkan, kongsi bersama cahayanya dengan umat-umat yang lain. Umat yang belum masuk Islam. Dengan akhlak kita. Sudah pasti kalau kita betul-betul sungguh, sungguh benar-benar kita taubat. Sungguh benar-benar kita lakukan sebaik mungkin untuk upgrade diri kita mengenal dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada impaknya dalam diri. Pasti ada kesannya dalam diri kita. Cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti terpancar dalam diri kita. Akhlaknya yang kita belajar daripada hadis, daripada sirah nabawiyah, semua pasti akan memberi kesan
dengan kesan tersebut, niatkan, ya Allah, aku sebagai duta agamamu, ya Allah. Cuba menyampaikan cahaya ini, kebaikan ini, kemampuan ini, impact daripada segala kebaikan positif itu, ya Allah, sampai jadi untuk dakwah kepada orang-orang yang belum Islam. Jadi ini adalah kita punya reaksi terhadap mereka yang menghina Nabi kita. Reaksi kita positif. Reaksi kita, setiap seorang daripada kita mampu untuk melakukannya. Bahkan kalau dia berautoriti, berkuasa, berkedudukan, berjawatan, maka lebih berkuasa dan kemampuanlah dia untuk melakukan sesuatu perkara yang orang biasa seperti kita tidak mampu. Tetapi kalau kita orang biasa, pasti ada kemampuan untuk melakukannya. Dan pasti kesungguhan kita itu berbaloi terbayar, menjadikan dia ibadah dan medan dakwah untuk orang yang bukan Islam. Jadi kita mesti buat sesuatu, tuan-tuan. Buat yang ini 4. Dan yang kelimanya, tuan-tuan, adalah apa yang telah diwar-warkan, apa yang telah disebarkan oleh kebanyakan komuniti kita. Yang mana sibuk nak boycott, yang mana nak sign petition, yang mana nak protest. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu mesej yang saya rasa amat penting, kerana kita mempelajari akan kelebihan dan kemuliaan Rasulullah SAW. Kita mempelajari dalam Rabiul Awal special berkenaan dengan kewajipan mencintai dan memuliakan Rasulullah SAW. Kita berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan hadis-hadis daripada kitab Asy-Syifa. Kita telah baca tahun-tahun sudah berkenaan dengan Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Itu semua hadis berkenaan dengan mengagungkan, memuliakan, menjulang tinggi akan baginda Nabi SAW. Tetapi apa impaknya? Apa kesannya? Apakah harus kita, reaksi kita apabila Rasul dihina? Kita mesti lebih positif dan kita lebih dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tanpa mengabaikan urusan dunia. Kepada mereka yang berkedudukan, berkebolehan, berjawatan, berkuasa, maka haruslah mereka menyumbang lebih terhadap perkara-perkara yang dapat menaikkan nama Nabi SAW lebih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengingatkan mesej ini supaya kita dapat kongsikan 5 perkara utama yang harus kita memainkan peranan apabila Rasulullah SAW telah dipersendakan. Jadi ini adalah satu reaksi yang positif dan reaksi yang amat berat, tetapi natijahnya, keputusannya bakal memberikan satu keputusan yang cemerlang, insya-Allah taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah berfirman berkenaan dengan perkara ini di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Kerana saya nyatakan penghinaan terhadap diri Rasulullah bukannya baru. Sallallahu alaihi wasallam telah berlaku ketika hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri banyak dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran yang saya boleh kongsikan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum azabun alim. Walladzina yu'dzuna rasulallahi, mereka-mereka yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut menyakiti fizikalnya maupun spiritual baginda dengan penghinaan dan sebagainya, lahum azabun alim, bagi mereka azab yang amat pedih. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui akan perkara ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi di dalam Al-Quranul Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Ya, apa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya mereka yang menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya akan dilaknat, maka telah laknat Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri mereka di dunia dan juga di akhirat. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita tak defend Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Mencipta, telah pun declare bakal dan telah memelihara melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala melaknat, Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan azab yang pedih bagi mereka yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam erti kata lain, Allah tak perlu kita untuk memelihara agama ini. Allah tidak perlu kita untuk memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi persoalannya, apakah peranan kita ketika kita hayat masih di kandung badan dan mendengar, melihat, mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlakukan sedemikian rupa. Apa yang kita buat? Apa contribution kita pula terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tak buat apa-apa pun, yakinlah Allah akan pelihara. Kekasih Allah. Tapi kita, what's our reaction and our reply? Kita nak tahu kita ni. Jadi lakukan sesuatu. Paling kurang 4 perkara ataupun 5 perkara yang telah kita kongsikan sebentar tadi. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan dan kefahaman, kebolehan untuk melaksanakan perkara ini, kerana ini adalah satu upgrade untuk diri kita, kebaikan, naik tarafkan diri kita sendiri demi untuk menjulang agama Allah Subhanahu Wa Taala, mengiktirafkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita, dan kita amat prihatin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti Rasulullah sendiri telah berikrar dan menyatakan akan keprihatinan baginda terhadap umatnya sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat Al-Quran yang mana harisun alaikum, mana Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa harisun alaikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat prihatin, alaikum bil mu'minin raufur rahim, amat prihatin terhadap diri kalian, iaitu umatnya, dan bersikap rauf, lembut, dan ramah dan tamah dan lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Rasul telah berikrar sedemikian rupa, berakhlak, bersifat demikian terhadap kita. Apa urusan kita? Apa tugas kita pula untuk menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau diperkecilkan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan niat bukan untuk revenge, untuk membalas dendam, tetapi dengan niat yang positif. Ya Allah, aku ingin memperbaiki hal keadaanku, dan semoga ini menjadikan satu sumber sumbangan untuk memperbaiki umat Nabi Muhammad SAW keseluruhannya, dengan memperbaiki akhlak budi pekerti kita, ilmu kita, fizikal kita, mengenal Rasulullah, dan spiritual kita lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Moga Allah Subhanahu Wa Taala terima ibadah kita ini, dan Allah berikan kita kejayaan dunia dan juga akhirat.